yadruna ma qubuluha min duburiha min kathrati sya'ri. Bila dah waktu malam, diorang pun kata jom kita masuk dalam pulau ni. Masuk. Tuan-tuan, bila dia masuk dalam pulau ni, tiba-tiba falam yadhum dabatul kabirah, mereka berjumpa dengan satu makhluk, satu binatang yang amat besar. Kathiratul sya'ri, teramat lebat bulunya. La yaduna maquluha min duburiha, kami tak tahu binatang ni mana kepala mana buntut, sebab lebat sangat bulu. Bulat getek macam tu, macam buku apa aku pun tak tahu. Nak kata Bigfoot bukan Bigfoot, nak kata King Kong pun bukan King Kong. Datang apa tuan-tuan? Saya pun tak tahu, pasal dia pun tak tahu juga. Tak tahu kepala, tak tahu ekor. Faqalu, kami yang terperanjat tengok binatang pelik ni, kami kata tu, wailaki ma'ati, celaka kau, apa benda kau ni? Kata macam tu. Dia apa benda celaka dah. Bukan orang Melaka ni tuan-tuan. Tapi terperanjat ni pasal wailaki, celaka kau, kau datang apa ni? Qalat, tiba-tiba pendatang ni kata apa? Adal jassasah. Jassas ini maknanya, ataupun dalam bahasa biasa panggil jasus, bahasa senang, saya lah SD. SD tu pun jangan main-main, special branch. Aku ni, bahasa kita SD lah. Jassas ni orang yang mencari maklumat, cari berita. Binatang tu kata, aku kerja aku cari maklumat. Sumiyatil jassas litajassusiha al-akhbar. Sebab dia, kalau ada orang datang dekat pulau tu, dia akan tanya orang dia pada mana, duduk mana, buat apa kat sini. Kan tu kan tadi SP tu kan. Sama lah. Qalat ayyuhal qawm intaliqu ila hadha ar-rajul fi day fa innahu ila khabarikum bil ashwaq. Lalu binatang dia kata, kamu semua masuk dalam pulau ni, kamu akan berjumpa dengan satu dai dari gereja lama. Dalam gereja itu ada manusia, satu makhluk nak jumpa kamu. Falamma sammat lana rajulan fazidna minha akifna an takuna syaitana. Bila binatang tu kata, binatang ni boleh bercakap. Tuan-tuan jangan pelik pula, ustaz cerita kartun, ustaz aku sekeh kepala kau sekarang. Ni cerita hadis Nabi tu tak? Nabi yang cerita, kau jangan pelik. Ya, zaman Nabi ada lembu boleh bercakap, nak pelik apa? Ini kerja Allah Ta'ala berlaku. Bila binatang dia kata, ada orang nak jumpa dalam pulau ni dekat gereja lama. Fazihna ilaihi, kami pun cepat-cepat masuk dalam pulau tu sebab kami takut dekat binatang ni. Fantalaqna sira'an hatta dakhalna dayn fa idza fihi a'zamu insanin ra'aynahu khalqan wa ashadduhu bisaqan. Kami masuk dalam pulau ni, masuk dalam satu gereja yang lama. Tiba-tiba kami jumpa dalam bangunan tu satu makhluk yang amat besar yang tak pernah kami tengok. Macam gergasi, besar ruangnya, dan diikat dengan rantai yang cukup ketat. Diikat. Majmu'atan yadahu ila unuqih, dalam keadaan tangannya diikat dekat tekuk macam ni. Ya, terikat dengan rantai. Ma baina rukbatayhi ila ka'bayhi bil hadid, diikat daripada lututnya sampai dekat buku larinya dengan rantai besi. Qulna wailaka ma anta. Bila kami tengok benda ni, kami pun terperanjat. Kami kata lagi, celaka kau ni apa? Celaka lagi. Jadi celaka dah, celaka kali kedua. Lalu apa kata makhluk yang besar ni? Qad qadartum ala khabari. Dia kata apa? Kamu semua ni 30 orang ni ditakdirkan Allah bertemu dengan aku pada hari ini. Fa akhbiruni ma antum. Sebelum aku kenalkan diri aku siapa, aku nak tanya korang siapa. Habis kau. Qalu nahnu unasun minal Arab. Kami masyarakat daripada bangsa Arab. Raqibna fi safinatin bahriyatin fala'iba binal mawju syahran fadakhalna jazirah. Lalu ketika kami sedang berlayar, kami dipukul ombak selama sebulan. Berdegang, kena belasan dengan ombak. Akhirnya kami terdampar di pulau ini. Kami sampai petang tadi, kat maghrib, elok-elok kami turun. Kami jumpa satu binatang
yang kami tak tahu kepala mana, buntut mana. Bila kami tanya kau siapa, dia kata aku SD. Jassasa. Qala. Okey. Benda ni, maka dia kata macam, dia tahulah dari mana datang. Faqala akhbiruni an nakhli bisan hal tusbir. Aku nak tanya kamu satu soalan. Adakah ladang korma yang terletak di sebuah tempat nama Bisan? Bisan ini dia kata sebuah bandar di Syria yang ramai orang berniaga dekat situ. Di Syam, Bisan. Bukan dekat Syria, yang dekat Syam. Syam ni buat negara, Syria, Jordan, Palestin, Lebanon. Aku nak tanya, pokok-pokok korma yang dekat kawasan Bisan itu masih lagi berbuah ke tidak? Kami kata, ya, masih lagi berbuah. Qala amma innaha yushibu an la tusbir. Makhluk ni kata, satu hari nanti buah-buahannya akan habis. Soalan yang seterusnya, akhbiruni an Bukhairah Tabariyah hal fiha ma'un. Aku nak tanya kepada kamu satu soalan tentang Tasik Tabariyah. Masih ada air lagi ke tidak Tasik itu? Qala na'am. Hiya kathiratul ma'. Ya, air ni masih ada lagi. Qala fa inna ma'aha yushibu ayadhhab. Lalu makhluk ni kata satu hari nanti airnya akan kering. Tasik Tabariyah ni tuan-tuan, beberapa tahun dulu saya pernah tengok satu rancangan dokumentari di televisyen. Dia terletak antara sepadan Syria, Lebanon dengan Israel. Tasik Tabariyah nama dia. Masa kita tengok tu dalam dokumentari tu, air masih banyak lagi. Tapi dengar cerita dah semakin kurang. Lalu makhluk ni kata satu hari nanti air zubar. Aku nak tanya lagi tentang air, mata air di sebuah tempat bernama Zughar. Ada lagi tak air mata air itu? Qulna na'am. Ya, masih ada lagi. Wa hal yuzra'una ahluha bima'il 'ain. Dia tanya lagi, adakah orang-orang yang duduk dekat Zughar itu dia bercucuk tanam menggunakan air daripada air mata air itu? Kami kata ya. Qala. Okey. Lepas tu dia tanya soalan, akhbiruni an-nabiyil ummiyin ma fa'al. Ceritakan kepadaku, adakah telah lahir seorang nabi yang buta huruf dan apa dibuat sekarang ni? Pelik soalan tu tuan-tuan. Dia ni duduk dekat pulau, tapi dia tanya soalan macam dia pernah nampak benda-benda ni. Dia detailkan soalan tu. Nabi tu orang Mekah. Wa nazala bi Yathrib. Ismun lil Madinati qabla an-nahyu anhu. Dia orang Mekah, lepas tu dia pindah dekat Yathrib, nama bagi Madinah Al-Munawwarah. Qala aqatalathu al-Arab. Apa respon masyarakat Arab kepada Nabi ini? Dia sokong ke dia lawan? Kami kata, ya, orang Arab lawan dia. Orang Arab tentang Nabi ini. Qala fa'akhbarnahu annahu wa zahara ala ma yalihi. Qala am ila dhalika khairun lahum in yuti'uhu fa inni mukhbirukum anni. Lalu makhluk ni kata, aku nak pesan satu benda dekat kamu. Sebelum aku keluar, kau berimanlah dengan Nabi ini. Berimanlah dengan Nabi ini. Fa inni mukhbirukum anni. Maka aku nak perkenalkan aku siapa. Inni anal masihud dajjal. Akulah masihud dajjal. Maknanya dia dah ada dah tuan-tuan. Dia dah ada di zaman Wallahu a'lam bila. Tapi yang sahabat jumpa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang dikurung dekat sebuah pulau. Pun kita tak tahu pulau mana. Mungkin Pulau Tioman, ya, mungkin Langkawi. Carilah mana-mana pulau yang banyak maksiat sikit, ya. Kalau tuan-tuan lagi pergilah cari, ya, kat mana-mana orang pun tak tahu dan tak ada kerja nak cari benda tuan-tuan. Anak-anak ini adal Masih. Dinamakan diri dengan gelaran Masih Ad-Dajjal. Masih dengan makna Masaham. Masah dengan makna sapu. Ulama kata ada dua makna. Yang pertama tuan-tuan, mata dia sebelah kena sapu, tinggal sebiji aja. Ya, tak ada mata sebelah, sebiji aja. Yang kedua, dia akan menyapu dunia ni tuan-tuan. Dalam tempoh 40 hari dia akan jahanamkan manusia. Dia akan sesat, dia akan murtadkan seluruh manusia. Seboleh-boleh dia akan buat kerja macam tu. Lepas tu Dajjal amat bahaya, teramat-amat bahaya.
Nabi sebut dalam hadis, bila Dajjal keluar besok, yaumun kasadatin, wa yaumun kasyahrin, wa yaumun kausbu'in, wa yaumun kasairi ayyamikum. Hari pertama Dajjal hidup dalam dunia, hari pertama tu dia boleh lama macam mana? Selama setahun, bukan 24 jam. Setahun berapa hari? 365. Kau kali 9 berapa 24 jam tu? Panjang gila. Sahabat kata, ya Rasulullah, satu hari panjangnya setahun. Naam, ya. Itu kita nak sembahyang macam mana? Cukup tak 5 waktu? Mana boleh dia kata. Kau kali lah berapa setahun kau sembahyang? Macam tu tuan. Mana satu hari tu berapa kali kita sembahyang subuh? Aku pun tak faham. Kau faham tak apa ni? Kalau kau faham dia lah, kau faham. Kita tak terbayang macam mana kita akan hidup zaman tu tuan-tuan. Saya harap-harap masa tu saya dah mati dah, insya-Allah. Amin. Terima kasih tolong ambil untuk aku. Siapa yang nak hidup silakan. Aku nak mati awal. Sebab zaman tu amat dahsyat. Lepas habis hari yang pertama yang selama setahun, hari kedua selama sebulan. 24 jam tu dia boleh lama sampai macam 30 hari. Masuk hari ketiga, lama dia macam seminggu. Dan baki hari yang lain macam hari biasa, 24 jam. Dia akan duduk selama 40 hari sahaja tuan-tuan di atas muka bumi. Tapi tuan-tuan, dalam tempoh 40 hari dia round habis dunia, kecuali Makkah dan Madinah. Illa Makkah wa Taibah. Semua tinggi air jaya pun dia masuk. Kau jangan main-main. Ijuk batang berjuntai, Kuala Selangor, Kampung Kuantan, Parit Haji Mufrad, mana lagi? Jengka. Nabi SAW kata, dia akan masuk, dia akan sesatkan semua manusia. Fala ad'u qaryatan illa habattuha fi 40 lailatan. Tidak ada satu kampung pun kecuali aku akan masuk dalam tempoh 40 hari. Wa yura Makkah wa Taibah huma muharramatani 'alayha. Kecuali dua tempat, Mekah dan Taibah. Taibah di Madinah. Mamnu'un min dukhulihima kiltahuma. Kullama aradtu an adkhula wahidatan minhuma istaqbalani malakun biyadihi sayf saltan yasudduni anha. Dajjal berusaha nak masuk ke dalam Mekah dan Madinah. Setiap kali dia usaha nak masuk, ada malaikat jaga pintu masuk Mekah dan Madinah, tak dibenarkan masuk. Dia nak masuk, malaikat ada. Dia nak masuk, malaikat ada. Tapi tuan-tuan yang disebut dalam hadis, pengikut Dajjal ni ada dalam Mekah dan ada dalam Madinah. Diorang nak bertemu dengan Dajjal. Caranya macam mana? Lalu Allah Ta'ala jadikan gempa bumi di Mekah dan Madinah. Gempa bumi, gempa yang pertama, gegaran yang pertama, keluar ramai orang munafik. Gegaran yang kedua, keluar lebih ramai orang munafik. Dan gegaran ketiga, keluar juga munafik. Sehingga Mekah dan Madinah bersih daripada golongan munafik. Yang ada masa itu orang mukmin saja tuan-tuan. Yang munafik semua keluar belaka, ikut Dajjal. Jadi ini cerita ni, Nabi cerita dan benda tu dah ada. Tunggu masa dia nak keluar. Saya ada cerita dalam kuliah Maghrib baru-baru ni, bila saya baca pasal fitnah Dajjal yang amat dahsyat ni tuan-tuan. Nabi Nuh dah cakap awal-awal dekat umat dia, jaga-jaga kamu dengan fitnah Dajjal. Itu zaman Nabi Nuh tu. Kita dengan Nabi Nuh tak tahu lah berapa ribu tahun. Takutnya Nabi Nuh menghadapi fitnah Dajjal. Sebab yang saya cerita tu dalam hadis Nabi, besok Dajjal keluar tuan-tuan, dia buat apa yang dia nak buat dan Allah izinkan. Musim kemarau, air tak ada, kan? Kita baru Syahbaz buat spoil, dah pening lalat lagi kita tuan-tuan. Baru Syahbaz provokasi sabotaj pipe, dah pening kepala. InsyaAllah tak lama lingkup dah Syahbaz. Kalau dia buat zalim macam tu tuan-tuan, kau jangan main-main. Kalau kau tak amanah, ya, kau kena nanti. Itu pun dah pening. Zaman Dajjal keluar besok, dunia ni kering, sekering-kering. Kita bagai nak mampus cik air. Kering tekak tuan-tuan, di tengah hari buta ni. Orang semai dekat luar tu dah macam dalam oven dekat luar ni. Panas. Sebab tu nak besarkan kerja cepat-cepat tuan-tuan. Korang beri banyak, tak bila nak bagi aku pun tak tahu. Kesian ada masalah. Dajjal datang, dia akan kata dekat langit, ya sama'u imtiri.
wahai langit, turunkan hujan. Turun hujan lebat. Tak gila kita, Syekh. Ya Allah, hujan turun. Orang berebut mandi. Pergi kawasan kering, tak ada tumbuhan, orang nak mati. Dajjal kata, ya ardu imbiti, wahai bumi, keluarkan hasil kau. Keluar belaka. Kangkung, keledi, ubi kayu, tongkat tali pun ada. Semua jenis benda keluar. Masa itulah kau makan, berebut makanan. Macam boleh tahan kita, Syekh? Kita baru dengan orang beri satu pun dah beri kepala. Ini kan pula dengan fitnah Dajjal. Lagi dahsyat, tuan-tuan. Na'udzubillah. Harap-harap saya mati awal, insyaAllah. Habis sekali lagi. Terima kasih banyak. Yang habis pun mati awal juga. Ya, tak habis mati lambat. Kalau kau rasa kau nak tunggu, kau tunggulah. Aku tak nak, serius. Dahsyat, tuan-tuan, fitnah ni. Tak payahlah. Kita tengok dekat Syria yang orang kerbulu pun kita dah susah hati, tuan-tuan. Jadi semua Allah bagi dekatnya. Jadi dia boleh hidup, dia boleh matikan orang. Dalam hadis Nabi kata, sikit minta Bilal 5 minit sikit. Dalam hadis Nabi cakap, besok ada seorang yang paling hebat digunakan syahid, seorang lelaki. Dia seorang akan cakap kepada Dajjal, anta kadzdzab, kau berbohong. Sebab dekat dahi dia ni tertulis kafara, kufrun ataupun kafara. Ya, Nabi kata semua orang nampak, semua orang boleh baca. Sama ada orang tu reti bahasa Arab ataupun buta huruf sekalipun, dia akan nampak kafara. Tengah mendengar nampak benda tu. Tapi dia kena fitnah yang dahsyat, kebuluran yang dahsyat, dahaga yang amat sangat. Orang dah tak kira dah. Yang penting boleh makan, boleh minum. Kafir pun kafir lah. Dia bahaya, tuan-tuan. Lalu lelaki dia kata, kau kafir. Dajjal kata, celaka kau, aku Tuhan kau tu tak. Dia pun bunuh lelaki ni, dia kerat dua. Dia kerat dua lelaki ni, tuan-tuan. Lepas tu bila dia dah kerat dua, matilah. Dia ambil, dia lekatkan balik. Hidup balik orang tu, depan-depan kita. Na'udzubillah. Bila hidup balik, lelaki kata, anta kadzdzab, kau pembohong. Sekali lagi dia kata. Dajjal kata, celaka menatap tengok ni. Dia gerak dia, mampu pula. Dia cantum balik, hidup. Hidup kata, anta kadzdzab, kau pembohong. Sampai 3 kali. Lalu Dajjal pun ambil lelaki ni, dibuatkan masuk dalam neraka dia. Dia bawa neraka lalu. Dajjal ni, dia akan bawa syurga dan dia akan bawa neraka. Dalam gambaran yang Allah Alam macam mana. Dan fitnah yang paling saya bimbang, alhamdulillah, Nabi sebut akan mengiringi Dajjal 2 orang malaikat. Malaikat lainlah. Tapi masalahnya, tuan-tuan, setiap kali Dajjal kata, ana ilahun, aku Tuhan. Ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Malaikat belah kanan akan jawab, kadzabta, kau pembohong. Dan malaikat belah kiri kata, saddaqta, kau betul. Malaikat belah kiri ni membenarkan malaikat yang kata bohong tu. Betul kau cakap, dia ni pembohong. Tapi masalahnya Nabi kata, ketika malaikat belah kanan kata, kau bohong, orang tak dengar suara dia. Dan dia katakan, ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Malaikat kata, kau bohong, tak dengar suara tu. Tiba-tiba orang dengar, malaikat belah kiri kata, kau betul. Siapa kau betul tu? Orang tak tahu. Orang kata, malaikat sokong Dajjal. Itu yang dahsyat, tuan-tuan. Kita pun kata, ustaz, malaikat pun sokong Dajjal, ustaz. Bukan ustaz, bukan JDK masjid. Bukan, ini malaikat sokong Dajjal lah, ustaz. Tuan-tuan, bayang teruk tak fitnah masa tu. Kita pada hari ni dengan suat khabar pun dah beriman bagi nak mampu. Tu suat khabar beriman. Dia suat khabar cakap, dia suat khabar letak pada suat khabar. Macamlah suat khabar tu boleh tolong pada dalam kubur besok. Inilah lebih dahsyat. Malaikat tu kata yang ni betul, malaikat ni betul. Tapi orang tak dengar. Itu yang kita bimbang. Dan tuan-tuan, insya-Allah kita akan cerita dalam khutbah siapakah, di manakah Dajjal akan keluar dan siapakah yang akan mengiringi Dajjal nanti. InsyaAllah kita bertemu dalam khutbah. Dan insyaAllah khutbah tu, kalau ada belajar pun 2-5 minit, insyaAllah. InsyaAllah.